Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita meneruskan pengajian. InsyaAllah malam ni ayat yang ke-243 Surah Al-Baqarah, ayat 243, betul kan? InsyaAllah kita baca, semoga Allah memberi kefahaman serta memberi taufik untuk kita beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum. Faqala lahumullahu Inna Allah ladhu fadlin 'alan nasi walakinna aktharan nasi la yashkurun. Inna Allah ladhu fadlin 'alan nasi walakinna aktharan nasi la yashkurun. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Dalam Al-Quran bila ayat terakhir tu wayab sutu tu, dia boleh dua bacaan boleh, wayab sutu boleh, wayab sutu boleh. Kadang-kadang dia letak sin atas di bawah, kadang-kadang huruf sin bawah di atas, dia boleh guna dua-dua. Dia diberi pilihan, maksud tak lagi. Kita punya itulah. Sebenarnya sama Okey, bahagian kedua surah Al-Baqarah ada 4 persoalan. Ingat yang pertama umur munazimah, yang kedua umur muslihah, yang ketiga jihad, dan yang keempat infak. Dah habis dah untuk umur munazimah, umur muslihah dah habis dah. Mulai pada ayat malam ni hingga akhir surah Al-Baqarah, dia selang-selikan antara jihad dan infak. Mana penting sangat dua perkara tersebut, maka penutup dengan dua perkara asas, iaitu berjihad. Bagaimana cara nak
berjihad. Jihad maksud bahasa kitanya ialah perjuangan. Jihad ada dua, sama ada jihad menyebar ayat-ayat Allah, itu usulnya. Jihad dan surah Al-Furqan kita tengok dulu, iaitu jihad untuk menyebarkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dipanggil jihad yang besar, jihad sebenar ataupun usul jihad. Dan dalam proses kita untuk menyebar ayat-ayat Allah, untuk menceritakan ayat-ayat Allah kepada hamba-hamba Allah yang lain, ada halangan. Halangan tersebut dipanggil kezaliman. Untuk menghalang kezaliman supaya terbentuknya penyebaran ayat-ayat Allah, ketika syariat mengenai jihad dari segi kitab, jihad mengenai peperangan, kemuncak jihad. Kemuncak jihad ini bukan usul lah. Usul dia ialah untuk menyebar ayat-ayat Allah. Maka untuk bila ada halangan, ada kezaliman untuk halang penyebaran ayat-ayat Allah, barulah Allah turunkan syariat mengenai jihad dari segi kital untuk peperangan. Itu maksudnya peperangan untuk mempertahankan diri, mempertahankan untuk ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, ada syariat diturunkan. Jadi ayat yang kita baca sekejap tadi ialah ayat mengenai jihad dari segi jihad kital. Bila penyebaran ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah turunkan syariat dia. Tengok ayat dia. Alam tara ilal lazina, tidakkah kamu melihat ilal lazina, kepada orang-orang yang kharaju min diarihim, orang-orang yang keluar, kharaju keluar min diarihim, daripada kampung halaman mereka. Wahum ulufun, sedangkan mereka terlalu ramai. Ulufun ini ialah ribu-ribu. Alfun, 1000. Ulufun ini jamak dia berpuluh-puluh ribu, beratus-ratus ribu. Ada pendapat mengatakan mereka lari daripada kampung mereka ini ialah ada kata 80,000, ada 300,000. Siapa dia ni? Tidak diceritakan dengan Al-Quran. Bangsa mana, kampung mana, negara mana, tak dicerita. Maknanya kisah dia ni ialah bagaimana satu penduduk negeri, dia lari daripada kampung halaman mereka. Tapi yang pertama, kerana ada satu grup serang mereka, maka mereka lari kerana takut untuk berjihad. Walaupun kerajaan mereka arah sumber perang lawan musuh, tetapi mereka melarikan diri walaupun ramai. Mereka ketakutan. Ini pendapat yang paling rojih lah. Walaupun bagaimana ada juga pendapat yang kedua mengatakan mereka lari kerana ada penyakit. Ada penyakit wabak taun yang serang negeri mereka, maka mereka takut mati. Mereka takut, mereka duduk negeri tersebut kerana ada penyakit, akan mati, tidak ada ikhtiar, mereka larikan diri. Itu pendapat yang kedua lah. Walaupun bagaimana dalam konteks ayat kita ini, kita baca dari segi melarikan diri kerana takut untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun negeri mereka, arah mereka berperang untuk menyelamatkan agama, menyelamatkan wahyu Allah ketika itu. Maka ayat ini ditujukan kepada Nabi kita. Alam tara ilal, tidak kamu melihat tak nampaklah pasal dia dahulu. Lihat dari segi hatilah, lihat dari segi pembacaan. Tidakkah kamu ketahui daripada cerita-cerita orang, wahai Muhammad, bagaimana penduduk satu negeri tersebut lari secara ramai-ramai. Tafsir mengatakan bangsa Israel lah, pasal selepas Nabi Allah Musa. Kisah berlaku sama Nabi Allah Musa, maka mereka melarikan diri. Tafsir tak ada bukti, hanya Israeliat punya cerita. Maka mereka pun lari daripada kampung halaman mereka. Kerana perkara takut akan kematian, takdir. Mereka takut dengan takdir mati. Ini masalah. Kita kena, bila kita orang Islam beriman dengan takdir, maka kita kena berikhtiar, bukan melarikan diri. Kerana bagi kita ni, bila pemerintah sekarang ini kita ada fardu ain untuk askar-askar saja kan. Tapi bila musuh terlalu kritikal, musuh terlalu ramai, maka bila kerajaan arahkan semua perlu kena perang, kita kena berjihad juga. Tapi arahan pemerintah lah ketika itu. Tapi di sini tidak timbul macam itu kerana mereka ramai pun mereka lari. Dalam Al-Quran peringkat mula-mula syariat perang ini diturunkan, nisbah boleh perang ramai. Pasal apa? Pasal mereka yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu nisbah 10. Kalau 10 orang musuh,
Seorang kita jangan lari. Lebih 10 orang baru, sebelah orang musuh baru boleh dibenarkan lari. Kalau tidak, tak boleh. Kita melawan dia. Pasal apa? Yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kisahnya ada dalam surah Anfal ada cerita. Bila berlakunya peredaran zaman lama sangat Islam sebut, maka keimanan mereka makin lemah. Sahabat paling kuat kan? Makin kurang, maka hukuman ketika itu Allah ringankan kepada hanya sekadar 1:2. Kalau 3 tak boleh. Sebab itu dalam perang Badar kan, walaupun kita 300, musuh 1000, 1:3 lah. Kena lawan. Maka ketika itu 1:10. Bila lama penghujung zaman kerajaan Nabi ni, dah ramai dah orang munafik semua sekali, maka dibenarkan 1:2 saja. Dalam surah Al-Anfal ada cerita. Tengoklah dulu. Surah Al-Anfal surah peperangan. Surah Al-Anfal dengan surah At-Taubah, surah yang melibatkan perang. Bila akidah dah kuat dalam surah Al-Baqarah, Al-Imran, apa lagi? Surah Al-Anfal surah apa? Al-Maidah, Al-An'am. Habis itu akidah kuat, maka Allah perintahkan perang dalam surah Al-Anfal dan perang dalam surah At-Taubah. Begitu juga dengan surah Hamim sana. Belajar Hamim pertama, Hamim kedua dah. Surah Hamim semua sekali. Bila habis dah akidah dah jelas. Bila habis Hamim Al-Ahqaf, mana Hamim Ghafir, Fussilat, apa lagi? Hamim Ad-Dukhan, habis semua tu Hamim tu. Habis tujuh surah Hamim, maka akidah kuat. Maka ketika itu barulah surah Muhammad. Maka surah Muhammad akan bertembung dengan surah Al-Anfal dan surah At-Taubah. Surah mulai peperangan. Macam tu. Surah Al-Anfal ayat 66. Ayat 65. Tengok bagaimana syariat apa kita nak kaitkan tadi. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Iyakum minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'ataini. Jika ada antara kamu 20 yang sabar, nescaya mereka boleh menewaskan 200 orang pihak musuh. Wa iyakum minkum mi'atun yaghlibu alfam minal ladzina kafaru. Kalau mereka ada 100 orang, maka nescaya mereka boleh menewaskan 1000 orang daripada golongan orang kafir. Ini mula-mula. Ada askar 100 orang, jangan lawan walau 1000, jangan lari. Kalau lari, ayat tadi. Lari, kamu lari daripada perang. Berat hukuman dia. Lepas tu ayat 66, lama sangat tadi. Al-ana khaffafallahu ankum. Sekarang Allah telah meringankan kepada kamu. Dulu kamu 1:20, 1:10. Wa alima anna fikum dha'fa. Kerana Allah mengetahui keimanan kamu sekarang dah dhaif, dah lemah. Tengok kamu tak kuat mana ada iman kamu, maka Allah akan ingatkan kamu. Apa dia? Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'ataini. Mana jika ada kamu 100 orang yang sabar, nescaya mereka akan dapat menewaskan 200 orang. 1:2 saja. Mana paling kurang 1:2 untuk kita berperang tak boleh. Kena lawan. Boleh ayat kena ingat tu. Ayat Al-Anfal untuk nak cerita bab ayat surah Al-Baqarah yang kita baca tadi. Kita balik semula pada surah Al-Baqarah tadi. Panjang tadi. 243 tadi kan. Jadi bila hukum mengenai jumlah sebegitu, tapi dalam kisah ayat ini, walaupun musuh mereka tak ramai mana, tapi mereka ramai. Alam tara ilal ladzina kharaju min diarihim wa hum tidak akan tahu wahai Muhammad bagaimana sebuah negeri di mana penduduk negeri tersebut kharaju min, lari dari kampung mereka, wa hum, dan mereka ulufun, berpuluh-puluh ribu, ramai. Ulufun, ramai sangat mereka ini. Kenapa mereka lari? Hazarul maut, takut mati.
Mereka tak yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, diarahkan berjihad berperang, mereka lari daripada medan perang. Walau Allah kata peringkat permulaan 1 nisbah 10 atau dengan 1 nisbah 2, tapi mereka ramai, mereka lari juga. Kenapa? Pasal naluri mereka takut. Bila perang, takut mati ke, takut sakit ke, mereka merasakan dengan mereka lari, mereka menyelamatkan daripada mati masalah ni. Tapi Allah kata, kamu lari ke, kamu tak lari ke, bila sampai kematian kamu, aku akan matikan kamu. Mana takdir kamu tak berlari. Jangan lari daripada takdir. Maka bila mereka lari kerana kononnya mereka rasa mereka selamat, mereka tak mati dengan tak berperang, maka Allah kata faqala lahumullah, maka Allah berfirman kepada mereka tadi. Allah kata apa? Mutu, mati kamu. Yang berpuluh-puluh ribu tadi, pasal dia tak yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kononnya dia lari daripada perang, mereka selamatkan diri. Allah kata, Allah tunjuk budak dia, mati kamu sekarang ini. Tengok orang munafik dulu di Madinah macam tu juga. Nak pergi perang takut nak perang. Takut siapa nak jaga dia, ditakut dia tak mati. Tapi kalau dia pergi perang, kalau mati Allah kata dah, aku bagi syahid, kamu tak pernah lelah dah. Mati saja tu aku bagi syurga. Tapi pasal tak yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak yakin, maka dia lari. Kononnya bila dia lari, dia selamat daripada kematian tersebut. Jadi kita, apa ibrah kita? Ibrah kita di sini, bila berlaku suatu apa, kita kena yakin dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita berikhtiar untuk takdir tadi. Ada juga orang kata macam kita wabak kan, wabak apa COVID dulu kan, wabak COVID dulu. Ada orang tak nak berikhtiar. Kita kena ikhtiar. Kalau dah tahu dah kawan-kawan kawasan COVID, jangan masuklah. Ada banyak hadis ni. Ada hadis yang popular ketika itu, Sayyidina Umar dia daripada Madinah. Dia tahu satu kawasan Syam kena taun. Dulu taun bukan macam COVID. Taun satu berlaku taun ni, beratus-ratus, beribu-ribu serentak mati. Dia nak pergi ke Syam. Dia tahu kata tahu mana. Nak sampai, maka dia jumpa dengan sahabat Abu Ubaidah katanya. Dia tunggu mari. Dia kata sana teruk COVID. Teruk taun. Jadi kata dia panggil pendapat, boleh tak dia masuk sana. Maka panggil sahabat-sahabat, dia bagi 2 pilihan. Separuh suruh masuk, separuh suruh balik semula. Maka dia timbang tara Sayyidina Umar, dia balik. Bila dia balik, Abu tanya. Dia kata, kenapa kamu lari daripada takdir? Kenapa kamu tak masuk? Sedangkan kamu niat nak masuk dah. Kenapa kamu lari? Sayyidina Umar kata, aku lari daripada takdir untuk pergi ke takdir yang lain. Maknanya ada pilihan, maka dia pergi kepada jalan yang selamat bagi dia. Takdir tu bukan lari ni, maka dia pilih takdir yang baik. Umpama dia kata, aku naik untuk menurun satu lurah, kalau aku turun kanan, ada kawasan yang banyak makanan. Aku turun kiri, satu kawasan tandus. Mesti aku pilih takdir yang menyenangkan untuk aku boleh makan, aku boleh selesa kat situ. Maknanya kita diberi pilihan ketika itu. Bukan lari perang. Maknanya kalau ayat kedua tadi, dia bincang orang lari daripada penyakit taun tadi. Di sini Mana takdir tadi, kita beriman dengan takdir. Maka Allah kata faqala lahumullahu mutu, maka mati kamu sekarang ini. Maka mati ini pun tidak ada juga, cuma riwayat daripada Ibnu Mas'ud, dia mengatakan 8 hari mereka mati. Dalam Al-Quran banyak kisah luar biasa ni. Siapa kisah mati? Nabi Musa punya umat kan, dia dah pergi naik bukit tadi, nak tengok tadi. Siapa lagi yang mati tu balik? Nabi Uzair kan? Nabi Uzair pun mati tu balik. Yang pergi tengok tu tu mati dia balik pula. Lagi benda-benda hidup Nabi Isa kan, dia boleh hidupkan balik kan. Benda-benda luar biasa. Yang Nabi Ibrahim burung tadi kan, dia cincang burung lepas hidup balik. Benda-benda luar biasa ini Allah tunjukkan luar biasa kudrat dia. Wahai hamba, mana kamu takdir aku matikan, kau mati. Walaupun katanya itu, tapi bagaimanapun summa hayyahu, tapi kemudian Allah hidupkan balik. 8 hari sebab tu Allah hidupkan balik mereka, luar biasalah. Maka wahai hamba, memandangkan kamu kena beriman dengan takdir, maka kamu tak boleh lari daripada takdir tentang dari peperangan tadi. Pasal apa? Pasal takdir yang Allah telah tetapkan, maka kena beramal dengan takdir tersebut.
Dan bagi kamu pula, bila takdir jihad, kau mati syahid, memudahkan bagi kamu. Sedangkan kalau kamu lari pada perang, kalau kamu mati, maka mati kamu adalah kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pilih yang mana? Inna Allah, sesungguhnya Allah itu lazu fadlin 'alanna. Sesungguhnya Allah itu mempunyai apa dia? Mempunyai kurnia dia ala nas kepada yang banyak kepada semua manusia-manusia. Macam kita hari kita ini terlalu banyak kurnia-kurnia kita yang kita takut sangat dengan takdir ini, maka kenapalah kita tengoklah berapa banyak kehidupan seharian kita, berapa banyak kita punya keselesaan, kebahagiaan, ketenangan daripada kita yang ada benda-benda yang menyakitkan kita, menyusahkan kita. Sebagai besar hidup kita banyak mewah dah, banyak mewah, banyak selesa. Cuma kadang-kadang lah ada Allah uji dengan sakit yang tak seberapa, pasal gigi ke, apa-apa sakit yang lain. Tapi kita takut dengan perkara-perkara yang menyakitkan. Sedangkan kita dah selesa amat banyak dah. Kenapa wahai hamba, kamu tak boleh terima bila Allah uji kamu sikit saja, kamu cepat tak sabar. Sedangkan kamu dah Allah kurnia kepada kamu banyak sangat kenikmatan daripada kamu mula-mula hidup lagi, sehingga kamu sekarang ini kenapa kamu lupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walakinna dan akan tapi aktsarun nasi, sebahagian besar manusia la yashkuru, tidak bersyukur dengan apa nikmat yang Allah beri kepada mereka. Bila Allah uji sikit untuk berjihad, bila Allah uji sikit untuk berinfak, mereka tak nak memenuhi tuntutan tersebut. Pasal apa? Pasal mereka rasa sayang, nak korbankan nyawa mereka untuk Allah, nak korbankan rezeki mereka untuk Allah. Mereka amat-amat sayang. Kenapa? Pasal mereka tidak terdiri pada golongan mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa ayat mereka tak bersyukur? Kerana bersyukur ini ialah membalas jasa Allah dengan memberi ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila dia tak menambahkan ketaatan, maka dia masuk kategori tidak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas kan? Maka ayat ni lebih kepada nak cerita bab takdir. Kita perlu beriman dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wahai penduduk Mekah, kamu tengoklah cerita bagaimana syariat untuk Bani Israel dahulu pun mereka engkar juga. Nikmat aku dia nak, tapi bila aku suruh berjihad untuk jalan aku, untuk jaga kitab Taurat, mereka takut, mereka tak nak, mereka nak menyelamatkan diri mereka saja, mereka sayang dengan nyawa mereka, sedangkan nyawa mereka pun aku bagi. Nikmat aku bagi, tapi kenapa mereka tak nak bagi pada Allah Subhanahu, tak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka perlu Mekah baca Quran, dia dengar ayat-ayat kisah takhwif duniawi, ancaman dunia yang dah berlaku, mereka ambil iktibar, mereka ambil pengajaran pada pengulangan ayat-ayat kital yang Allah ceritakan dalam ayat 243 ini. Boleh sini? Ustaz, ya? 243 ni menekankan bab takdir kan? Takdir ya. Tapi kebanyakan kita dia melawan takdir. Pada saya kalau saya salah, contohnya kita ditipu. Kita cerita orang tau, pada orang. Kalau yang dipaham Ustaz tadi ni, dia takkan tipu sebab Tuhan nak takdirkan dia kena tipu. Ya, betul? Kan, bila saya baca ayat ni, saya faham. Sebab ni, kalau saya sendiri lah. Ya. Saya dengar, saya kata, lagi betul. Tadi sebenarnya takdir orang Pak betul dalam berita. Betul. Maknanya atas takdir ni, pasal takdir ni benda yang tak nampak. Benda tak tahu di mana. Sebab tu bila kita jumpa ayat-ayat semacam ini, bila diuji dengan benda-benda yang menakutkan, sama ada kita tak kira lah jihad ke infak ke, dua perkara ni, tajuk infak jihad ni, tajuk perkara ni, kita akan timbul dalam hati kita ni takut. Kalau perang takut nyawa habis, kalau infak takut harta habis. Jadi bila ada perkara ni timbul perasaan naluri takut. Kita baca ayat dua wajah dah, dua wajah sebab infak, dua kemungkinan, kamu rasa harta kamu habis. Fikir yang kedua, Allah akan bagi tambahan di syurga nanti. Pilih yang mana? Dua wajah dulu dah. Maka di atas tu lah ketakutan, kebimbangan tadi yang kita perlu kikis. Pasal ketakutan, kebimbangan adalah makhluk. Makhluk ni takut ni. Nak pergi perang, takut perang. Itu makhluk. Tentera Islam peringkat permulaan dahulu, Allah hilang perasaan takut, Allah hilang perasaan bimbang dengan mereka berdoa kepada Allah.
Wahai Allah, aku nak perang ini, cabut makhluk takut dari aku ni, masukkan ketenteraman pada aku. Itu patutnya kita kena cari doa. Pasal takdir tak nampak. Kita kena berdoa dengan Allah, hilangkan sebarang perasaan yang kita sayang. Bila bertempung di antara kepentingan Allah, syariat Allah dengan arahan Allah untuk kepentingan dunia, maka kita perlu yakin dengan Allah dengan berdoa tadi. Wahai Allah, cabutlah perasaan kedekut aku, cabutlah perasaan sayang dengan aku, cabutlah makhluk takut ni. Pasal beri aku, minta doa dengan dia. Itu ayat-ayat semacam ini kita kena berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam perang Badar ke, maka Allah datang perasaan angin, datang angin sugar, tak takut, hilang takut. Yang kedua dia ada mengantuk sekejap, mengantuk kejap tu, setelah balik hilang takut. Pasal apa? Pasal doa mereka rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk kita apa-apa saja kegerunan, ketakutan yang timbul perayaan ni, kita perlu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah cabut setiap perasaan sayang dengan dunia ini, Allah ganti dengan rasa bermurah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tenteram. Ayat kita baca dah zikir pagi petang tu. Ayat apa bukan petang? Ayat tenteram tu. Allahumma inni a'udzubika hammi wal hazan. Ada. Ada ayat tu. Bacalah untuk beban, takut beban hutang ke, takut bakhil ke, berdoa pasal Allah hilang perasaan-perasaan macam tu, relax bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Takdir tu. Kita kena banyak berdoa. Pasal takdir tahu. Kita kena banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk hilang segala perasaan takut dengan takut-takut takdir tadi menipu kepada kita. Kalau berlaku juga, maka itulah ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Takdir itu boleh berubah. Takdir itu boleh berubah. Takdir walaupun pada asal tak berubah, tapi ada kadang-kadang tu tafsir mengatakan dia boleh berubah dengan doa tadi. Dengan doa, dengan berinfak tadi. Dua cara yang kita boleh menyelesaikan masalah ini, yang dengan banyak berinfak dan juga banyak berdoa. Maksudnya kalau kita penyakit kritikal kan, berinfak tu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa berinfak? Pasal berinfak itu kita menunaikan hak Allah, tak sayang dengan Allah Subhanahu. Bantu tu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, kalau macam buat infak kan, kita dah infak kata 500. Lepas tu kita macam rasa kesal tu sikit lah. Ada yang kurang takdir. Memang berdoa, tak kena berdoa lah. Tak lawan tadi tu kita rasa kenapa berdoa banyak tadi kan? Pasal kita baca lagi ayat infak. Pasal ni bab jihad lah. Sampai ayat haji tak kisah kita mancang lebar. Boleh? Ni bab kita lah. Lepas tu sambung lagi. Maka memandangkan takdir tadi, memandangkan kita perlu berdoa pada tadi, maka Allah kata waqatilu fi sabilillah, maka berperanglah kamu ke jalan Allah untuk apa? Kena tafsir macam ni. Untuk memastikan kezaliman pada ayat-ayat Allah tidak terbantu, tidak menghalang kamu daripada memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan perang sebarangan. Ya ni tak boleh. Kena ikut pemerintah dan tumpukan kepada untuk mempertahankan agama, mempertahankan dari segi ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Waqatilu fi sabilillah, dan berperanglah kamu ke jalan Allah dengan kamu ada raja pemimpin kamu, kerana mempertahankan agamanya, mempertahankan wahyunya. Lepas tu syariat perang diturunkan. Maka kenapa di Mekah perang tak diturunkan? Perang seksanya sahabat, kena tarik, kena cekik berbagai-bagai. Diminta minta dengan Allah, wahai Muhammad, boleh tak boleh kita pelawan dia ni. Kalau tak lawan mati juga, lawan apa mati juga, dia tak melawan dia ni. Tak lagi. Pasal apa? Pasal takut, tak kuat. Bila Allah turunkan syariat, dia tak nak berperang pula, takut pula. Takutnya tu. Itu timbul. Jadi bila dia yakin dengan Allah, yakin dengan takdir, baru Allah turunkan syariat, maka mereka akan pasti melawan. Tak lari lagi. Kalau mereka lari sebab akidah tak kuat tadi, maka mereka mati dan kufur. Tujuan dia. Allah nak memastikan akidah umat Islam ini betul-betul yakin dengan takdir, dan bila berlaku apa-apa pun mereka, Allah akan bagi syurga dengan mereka.
Itu maka waqatilu fi sabilillah, maka peranglah kamu pada jalan Allah untuk perkara agama, untuk mengelakkan kezaliman yang berluasa. Wa'lamu annallaha, dan ketahuilah bahawasanya sesungguhnya Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar segala doa kamu, segala doa orang untuk menghilangkan ketakutan semua sekali, dan juga alim, Allah Maha mengetahui akan hal kamu semua. Habis itu jihad. Lepas jihad, Allah bagi infak bab soalan haji tadi. Ini Haji Sani punya soalan tadi. Tengok, masuk bab infak pun Islam asli. Jihad, infak. Kerana jihad ini untuk mentahkan agama. Untuk mentahkan orang menzalim Al-Quran. Tapi jihad tak akan berlaku kalau infak tak ada. Jihad tidak akan bergerak lancar kalau infak tidak ada. Sama juga dengan apa-apa jihad. Mengaji ayat Allah, surau ni mengaji, tak berjalan. Kalau infak tidak ada, nak bayar bil elektrik macam mana, nak bayar api macam mana, nak sedia makanan macam mana. Banyak untuk tarikan-tarikan orang belajar jihad, menyebar ayat-ayat wahyu. Kalau tidak ada infak, tak akan berjalan. Mungkin orang tak mari ke, maka tu infak. Tidak ada pilihan. Maka atas itulah ayat infak pula di Islam asli. Kena selari lah. Kena selari, umpama dia tauhid, untuk mentahkan tauhid, infak dan jihad umpama sayap kiri, sayap kanan. Tak boleh terbang. Tak tercapai ke objektif kalau salah satu sayap tiada. Mana mungkin burung terbang sebelah sayap? Mana mungkin kapal terbang dengan satu sayap? Tak mungkin. Jatuhlah dia. Begitu juga jihad tak akan berlaku tanpa infak. Infak juga tak akan buat kalau tidak ada jihad tadi. Sama. Sayap kiri, sayap kanan untuk tauhid, untuk target pergi ke syurga Allah. Ada dua-dua perkara ni. Kalau tidak ada berjuang, mengaji ayat Allah, tidak ada infak untuk siapa tadi, tak mampu lah pergi ke ayat Allah. Sebab tu dah am hasibtum an tadkhulu, ayat tu kan bukan senang-senang tanpa kesabaran. Tanpa apa yang kesabaran? Kesabaran untuk berinfak ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok ya. Tengok ayat infak pula. Dia waktu yang dia tekan. Man zallazi, barang siapa orang-orang yang yuqridullah, memberi pinjaman kepada Allah, qardan hasanah, pinjaman yang baik. Allah panggil, Allah jelaskan, kita berinfak itu ialah dipanggil Allah nak pinjam harta kita. Tengok, kita orang nak pergi perang, kita bagi kuda sebagai contoh, beri senjata macam contohnya, kita habis begitu. Tapi Allah kata duit itu bukan habis, tapi itulah untuk Allah pinjam sekejap. Dan Allah pinjam ini, Allah akan bagi di hari akan nanti dengan banyak sekali. Pertama. Yang kedua, infak ni banyak hadiah-hadiah. Jangan risaulah. Allah akan tambah. Allah akan tambah. Jangan kamu takut dengan Allah yang amat kaya untuk berinfak. Jangan kamu takut dengan Allah yang memiliki arash. Banyak hadiah-hadiah semacam itu yang Allah seolah bagi garanti tidak ada miskin orang yang berinfak. Cuma kita rasa dengan infak duit habis. Allah kata dengan berinfak akan gandakan. Ini isu. Syaitan pilih kamu infak, duit kamu habis. Allah kata kamu infak, apa akan tambahkan? Tapi kita dengar bisikan syaitan. Ini masalah kita ni. Tengok Allah kata, man zallazi yuqridullaha qardan hasanah. Barang siapa orang-orang yang berinfak tadi, seolah dia memberi pinjaman kepada Allah, qardan hasanah, pinjaman yang penuh baik, penuh keikhlasan. Nampak sangat? Tapi kita bila bunyi infak, kita rasa menyusahkan kita. Sedangkan ini peluang Allah bagi kita berinfak. Bagi syurga ni, tapi tak yakin kita. Tak nampak. Satu hari Nabi, satu hari Nabi balik. Nabi arahkan Aisyah supaya bagi daging-daging kepada pemilik sahabat-sahabat lah, kepada yang miskin. Maka Nabi balik lah, bagi tugas tu. Wah Aisyah, kau bagi daging ni pada sekian-sekian orang. Saat dah separuh hari balik. Wah Aisyah, kamu dah bagi ke daging yang aku suruh kamu bagi tu. Wah Rasulullah, dia kata aku dah bagi semua kepada orang-orang yang ramai-ramai kamu suruh tadi. Cuma tinggal satu untuk kita saja. Apa Nabi jawab? Yang kau bagi ramai-ramai tadi, itulah untuk kita. Yang kamu simpan tu bukan untuk kita. Nampak tak? Terbalik. Si infak ni bergerak yang sokat tu dua wajah. Yang kita bagi surah, bagi macam itu yang kita. Yang kita simpan dalam beg tu bukan hak kita. Tapi kita fikir ni.
Itu syaitan yang menghalang kita, mengasuh kita dengan jangan berinfak. Pasal tahu infak syurga, infak selesai masalah, infak selesai segala penyakit, infak gagal, tapi kita rasa duit makin habis. Ini susah nak buat ni. Bukan tuan saya pun sama. Siapa tak sayang duit? Kita rasa duit tu hak kita. Ini kita rasa bercanggah dengan hak Allah. Mana-mana pun Allah kata, duit itu hak aku. Aku nak tengok kamu je. Ada kamu nak untuk aku, ataupun kamu nak simpan. Berat lagi. Tengok Allah kata apa. Barang siapa yang berinfak, maka seolah-olah dia memberi pinjaman kepada aku. Betul. Orang-orang tak faham. Dia pelik. Oh, Allah kenapa nak pinjam duit orang lain? Sedangkan dia kaya. Dia Arab jahiliah kan. Maka tengok Allah kata ni, fayudha'ifahu lahu. Tengok ni. Maka Allah, dia Allah lah, dhamir Allah, fayudha'ifahu lahu, maka Allah akan menggandakannya. Tengok ni, Allah akan menggandakannya. Apa yang kamu infak tadi, kamu rasa makin habis, tapi Allah kata aku akan gandakan. Paling kurang berapa? 10 kali ganda. Paling kurang, sederhana, 700 kali ganda. Yang tak terhingga sebesar banyak-banyak, mana tak mampu dipikir oleh akal kesan berinfak tadi. Tapi syaitan akan halang jangan berinfak. Ini masalah syaitan. Dan kita akan terpengaruh dengan syaitan ini. Maka Allah kata, apa tadi? Fayudha'ifahu lahu ad'afan. Tengok, Allah akan menggandakan kepadanya, kepada orang tadi, ad'afan katsiratan, dengan ganda yang amat banyak. Dalam Al-Quran 10 kali, 700 kali, dan yang 3 tak boleh terkira banyaknya. Mungkin Allah ganda di hari akhirat, mungkin Allah gandakan sekarang. Hak Allah Subhanahu wa taala, ini perkara gaib. Yang pasti ayat ni kita kena beramal dengan ayat ni. Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Allah gandakan dengan banyak-banyak sekali. Tapi ini berat. Nak beramal dengan ayat ni amat berat. Pasal apa? Pasal kita menyintai dunia, dan kita rasa dengan kita infak, duit kita semakin berkurangan. Maka Allah menafikan perkara tersebut. Kamu ikut syaitan ya, rasa macam tadi. Ustaz, Ustaz nak tanya tentang kelebihan infak subuh tu. Infak subuh. Itu sebenarnya mana infak, banyak orang mengajar infak subuh, tapi tidak ada sebarang dalil untuk subuh lah. Tapi orang kita menetapkan syarat infak subuh. Infak ini bila-bila masa saja kan. Infak ini tak kira waktu subuh, tidak kira waktu zuhur. Jadi kita kena ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, itu saja. Tapi baik semua, jangan tak baik. Tak, benda ni tak ada. Cuma tidak ada dalil bukti kena infak subuh pahala sekian. Tidak ada juga. Tidak ada kafiat dia sendirilah. Tidak ada fadilah. Infak musim. Infak ni sebab kita kan jumpa orang yang ada kesusahan, bagilah. Pasal sebenarnya orang yang datang jumpa kita untuk minta atas jalan Allah tadi, itulah peluang pahala kita. Tapi kita marah dengan dia, apa lagi minta duit aku. Dah, kita menolak peluang yang Allah bagi dia untuk kita pergi ke syurga. Tiba-tiba kita nak guna ini peluang kita untuk pergi ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dah, pasal hak kita bagi tak adil hak kita. Tapi kita rasa lain. Tengok, kita baca lagi. Kita baca lagi. Baca tak tanya, Pak. Wallahu, tengok ni. Wallahu, tengok Allah kata. Dan demi Allah sahaja, apa dia? Yakbidu wa yabsutu. Allah saja yang menyempitkan dan apa? Kenapa kamu rasa ikut syaitan kalau kamu infak habis? Allah kata, aku yang bagi rezeki, menyempit, tambah rezeki tadi, aku. Kenapa kamu risau sangat ni? Nampak tak? Jelas Allah kata, wallahu yaqbidu wa yabsutu. Aku yang menyempitkan, aku yang melapangkan rezeki kamu. Kenapa kamu rasa duit kamu habis? Itu kamu punya nampak. Aku yang kaya ini yang tukang bagi, yang tukang ubah semua. Kenapa kamu tak yakin dengan aku? Tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua. Tafsir yang kedua ayat ni ialah wallahu yaqbidu wa yabsutu. Ini Allah kata, aku yang bagi, hati kamu itu tak bakhil dengan bakhil. Aku yang menyempitkan untuk kamu bakhil. Aku yang melampangkan hati kamu untuk kamu berinfak. Nak ceritanya, dua perkara tadi, Allah tukar tambah rezeki kita, dan Allah juga yang menyebabkan kita berinfak tadi. Rupa-rupanya Allah yang ketanda-ketanda Allah bagi syurga kita, amalan kita untuk pergi syurga dengan kaedah-kaedah kita berinfak tadi. Maka Allah jaga sangat perkara-perkara ni.
Berat, ini tak berat tapi kena beramal, kena cuba-cuba. Sebenarnya infak ni sebelum tu yang kita rasa sayangnya, relax lah. Dah. Sebelum buat syaitan akan halang. Pegang tangan, pegang kaki, pegang telinga. Jangan. Buat habislah. Buang kat seorang RM50, selesai masalah. Tak ada apa dah. Cuma kalau ada lintasan menyesalnya, kenapa kita bagi RM5? Maka itu hanya lintasan syaitan supaya kita menyesal tadi balik. Maka ya Allah kalau aku menyesal. Baliklah. Duit hadis Allah kita balik dia. Satu lagi Ustaz, ada setengah orang pula infak ataupun berbuat kebaikan, mereka mengungkit-ungkit balik mana tu. Rugilah. Tapi bila kita dah ada ilmu, bila kita dah belajar Quran mengatakan ayat ini, bila timbul nak ungkit tadi, cepat-cepat kita break lah. Kalau aku ungkit balik, kosong, rugi saja aku derma 2,000, 3,000 ke surau. Haji Mahmud rugi saja. Buat apa? Nampak dia tu? Ustaz pun nak jawab apa dia? Nak jawab benda tadi. Okey tadi. Kita ada saya orang Tak ada apa-apa. Kita tak ada apa. Tak ada apa itu. Ustaz yang Ustaz Amran cakap tadi, bagi Ustaz, adakah orang tu dia melawan takdir? Tak ada apa. Dia cuma dia macam dia mengungkit itu syaitan. Itu syaitan tu. Syaitan kalau orang itu tidak belajar ayat-ayat Allah, dia kekal mengungkit sambil bila lah. Tapi kalau orang itu beramal dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, itu cuma lintasan, dia cepat-cepat beristighfar sebagai contohnya, maka insya-Allah Allah pulangkan balik. Insya-Allah. Itu beza ilmu dengan tidak ilmu lah. Mungkin tu bukan biasanya dia bercerita dengan orang. Dia cerita dengan orang ke, dia tak puas hati ke, dia tunjuk berbagai-bagai cara lah. Pasal apa? Kadang-kadang infak macam ini pun dia ada dua keadaan. Kalau niat kita ikhlas supaya nak tarik orang supaya berinfak, dibenarkan. Dan kalau kita sembunyi lagi-lagi bagus pun amat-amat di keluarkan kiri pun tak tahu. Kemudian ceritanya betapa sulit pun boleh juga. Tetapi orang yang berinfak cerita-cerita kononnya nak tarik orang tadi, itu ada risiko sikit. Tipis sangat dia di antara dia takbur dengan sombong, takut dia khawatir. Kita khawatir syaitan berjaya tarik ke arah sombong, ke arah ungkit-ungkit tadilah. Mana yang paling baik sekali ialah cuba secara ni, dan kalau buat pun niatlah. Aku buat ni untuk orang lain pun nak beri pasal. Kena tukar niat. Nak ubah kita punya tadi. Ustaz, satu lagi, infak ni orang banyak mengatakan dalam bentuk kewangan. Adakah infaknya dalam bentuk lain macam ilmu ke? Kalau ikut tafsir Qurtubi, semua sekali. Kesihatan, ilmu, bukan hanya duit saja. Apa-apa saja. Bahkan senyuman kamu pun sebagai sedekah. Senyum. Paling-paling tak senyum kat orang. Oh, syukur kita. Infak-infak ini benda yang kita bagi, orang suka. Lepas tu infak ini tak ada nilai kalau kita bagi orang tak suka. Baju koyak ke baju kita lak kaki boleh pakai. Mana boleh lah. Nasi basi bagi orang lagi. Kalau kamu tak nak bagi kucing lah. Dia kata, tak boleh senyum juga nanti. Dia suka kat saya. Senyum apa hal? Senyum. Tak apa lah kata kita. Balik. Tak ada benda nak ikut. Senyum suara suka lah. Ustaz, kalau kita infak buat kita dah meninggal, kita niatkan untuk dia boleh? Boleh. Banyak. Ada Nabi tu. Ada seorang sahabat Nabi tu, dia pergi jumpa Nabi, mak dia baru meninggal. Dia tu, "Wahai Rasulullah, kalau mak aku tahu kalau mak aku ada hidup lagi, dia akan berinfak." Nabi kata, boleh kena jalan. Infak harta ini, sebulat suara, semua mazhab mengatakan dapat. Tidak masalah. Seumpama upah haji tadi. Cuma yang khilafnya, baca Quran, infak baca Quran tadi ada berbeza pandangan. Bukan itu lagi yang bila anak berinfak, automatik mak bapak dia dapat sebab itu tepat. Memang confirm dapat. Mak bapak anak dapat, automatik mak bapak dapat. Kalau anak niat mak bapak pun automatik pun dapat. Semua dapat. Dia sama. Boleh semua. Tak ada masalah pun. Memang dibenarkan juga. Bagilah Ada tadi lah. Tadi. Kenapa macam tu? Maka dua pandangan tadi sama ada dia Allah yang merisaulah, Allah yang menyempit, Allah yang melapangkan. Yang kedua, Allah juga yang bagi dalam hati kamu tadi, sama ada hati kamu sempit ke, hati kamu lapang ke untuk berinfak ini, dalam hati penyakit hati tadi, maka
Maka wa ilahi turja'un. Kamu infak ke, kamu akan mati menemui Allah juga dan Allah tanya juga. Kamu tak infak ke, kamu akan mati jumpa Allah juga, Allah akan tanya juga. Kalau kamu infak, harta kamu simpan, Allah akan pulang balik untuk gandaan tadi. Kalau kamu mati, Allah menyesalnya. Wahai Allah, kembali ke dunia, aku nak berinfak. Lah ya pun ada kan. Menyesal lah. Maknanya dua perkara tadi. Isya cepat Isya ni. Sekiranya. Maksudnya Ustaz, kalau kita berinfak ni, kita memberi pinjaman pada Pak Allah lah ke? Maknanya Allah nak ceritanya, Allah nak ceritakan, bukan Allah rancak harta kita. Nak cerita itu untuk Allah Subhanahu, untuk kita. Untuk harta-harta kita ialah harta yang kita infak. Harta-harta yang kita tak infak itu bukan hak kita, hak pewaris kita. Dia nak kita pergi hari akhirat dengan kosong. Kita dunia ni nak beli kereta, nak buat rumah, nak buat segala-gala, nak makan sedap. Dunia. Tapi akhirat tak nak buat kita kan. Betul? Aku dah zikir dah. Itu amal badan ni. Amal harta. Amal banyak, betul amal. Amal badan, amal harta. Harta masuk ke pasal hak Allah. Itu tak kira bak zakat lagi tu. Ini kira bak infak, bak zakat lagi teruk. Dalam Quran ni Ustaz, banyak disebutkan bab solat dengan infak. Pasal dua ni, hubungan di antara Allah, hubungan dengan manusia, kena jaga dua perkara ni. Nak jaga hubungan dengan Allah, kena jaga hubungan dengan manusia. Kan umur munazimah, umur muslihah. Dua perkara tadi. Barulah kita berjaya. Umpama saya nak pergi syurga ni, balance baru boleh pergi. Kalau tidak, tak balance. Okey, boleh tempat biar wayar lagi ni. Ini pun sama lagi. Bila habis infak, lihat lagi. Ini nampak satu kisah lagi, dipanggil apa? Ayat kisah supaya orang Arab ni Allah buat kisah dalil apa tu dipanggil ayat-ayat takhwif ukhrawi, bagaimana orang tak nak berjihad, Allah hukum dia. Maknanya ayat takhwif atas dunia lagi. Ayat-ayat ancaman dunia di mana Allah buat kisah umat-umat dahulu, bagaimana umat dahulu Allah dah hukum dia. Supaya orang Arab berfikir, aku nak berjihad, aku nak infak. Pasal apa? Umat-umat dahulu dah berlaku macam ni. Alam tara ila, tidakkah kamu melihat, mana tidak kamu mikir, wahai Muhammad lah ni untuk Nabi bukan lihat mata ni. Alam tara ila, tidakkah kamu melihat, wahai Muhammad, kepada ilal mala'i, mana kepada pemuka-pemuka bangsawan daripada mana? Min Bani Israel, daripada Bani Israel dulu. Maknanya kisah ini pada Bani Israel min ba'di Musa, selepas Nabi Musa. Kisah ni berlaku, tengok dah. Tadi pun riwayat mengatakan kisah tadi pun daripada Nabi Musa juga, sama Nabi Musa juga. Ini pun bangsa Israel pun daripada Nabi Musa juga. Selepas Nabi Musa banyak Nabi Yusuf dah. Lepas tu ada mengatakan kisah ni untuk Samuel kan? Nabi Samuel sama banyak Nabi lah. Tapi ini tak ada dalil, cuma diumum. Apa tu? Tidak kamu tengok, mana perhatikan dengan cerita lah daripada Bani Israel min ba'di Musa, selepas Nabi Allah Musa. Bagaimana kisah dia? Idh qalu, ketika umat siapa nama tersebut berkata li nabiyyin, kepada seorang nabi. Ini umum, tak tahu nabi mana. Tapi tafsir mengatakan nabi lah, Nabi Yusuf pada, Nabi Samuel pada nabi dia. Lalu bagi mereka, dia kata apa? Tengok ni. Umat Nabi Musa jumpa dengan Nabi. Pasal zaman itu banyak nabi-nabi serentak. Sampai Rasul, kampung tu Nabi, kampung Bina, Pajarah Nabi seorang, di Sungai Pelong Nabi seorang zaman dulu. Lepas tu zaman Nabi Ibrahim, Nabi Lut, negeri sikit je. Dia banyak. Bangsa Israel ni nabi-nabi yang banyak di kalangan dia orang. Pasal degil sangat, kena ramai nabi kata degil. Degil ni kena ramai lagi degil. Maka qalu, penduduk negeri sebut li nabiyyin, kepada seorang nabi, lahum berkata apa dia? Ib'ath lana malikan, bagilah kepada kami, wahai Nabi, tolong berdoa kepada Allah lah, atau petunjuklah, minta dengan doa kepada Allah lah, bagi kepada kami malikat, seorang raja. Tafsir mengatakan seorang askar ni, seorang ketua askar, mungkin panglima angkatan tentera lah, pasal perang ni. Bagi kami, kita panggil
Pet apa? Panglima ke tentera. Pet ke pak kita panggil. Kompet. Dah panglima ke tentera. Dia ada gelar dia. Kompet. Pet lah. Askar tahu lah. Panglima itu pet lah. Kepak. Tahu pernah auto pronounce ni. Besar. PIT. Kita panggil PIT. Kita panggil PIT. Maka sini maka Malikan inilah ketua PIT tadi. Ketua Turus Angkatan Tentera Malaysia. Masa nak perang ni kita kena tentera. Nabi arah dia je, kamu pergi perang, dia pergi perang. Maka ib'ats lana malikan. Bagilah kami tunjuk kepada kami seorang pemimpin tentera yang untuk apa? Malik nuqatil supaya kami berperang boleh berperang. Kalau tak ada ketua tak boleh perang. Jihad tak boleh. Jihad ini ketua baru boleh. Kita boleh perang tengok kampung zalim kita perang tak boleh. Dia mesti ada seorang ketua baru boleh. Maka lantik kami seorang ketua, kami nak pergi perang di arah perang kami pergi berperang. Tengok ni. Bani Israel ni. Nuqatil fi sabilillah, kami nak perang di jalan Allah. Tengok apa kata Nabi. Nabi tak berkata. Bila tengok bila umat minta Nabi supaya nak pergi perang, lantik ketua askar ikut, maka kata Nabi, qala hal asaitum in kutiba alaikumul qital. Kamu cakap saja ni, bila Allah turun lantik ketua, kamu berani pergi perang ke? Itu. Tengok, sebab tu di Arab zaman sebelum hijrah, Allah tak turunkan syariat perang. Dia risau takut bila turun syariat, takut nak pergi perang. Maknanya bila Allah syariat perang ini bila akidah kuat dah, yakin dengan takdir Allah, berani untuk Allah, sanggup infak, sanggup jihad, baru Allah turunkan syariat. Pasal nak pastikan orang tadi taat dengan syariat dia. Pasal kalau mulut nak saja tak taat, berdosa pula. Nyaya pada hamba. Maka tengok Nabi kata ni, kamu ni minta ni, kalau aku lantik, kalau Allah lantik ni, tak kamu tak nak. Bahasa kata itu bahasa kasar lah. Hal asaitum in kutiba alaikumul qital. Mungkin kamu ini jika aku lantik seorang ketua tadi ke atas kamu untuk berperang, alla tuqatilu, bahawa kamu tak nak berperang. Kamu cakap saja. Tengok apa kata ni. Apa kata umat pula. Qalu, mereka berkata. Dia cakap Israel lah. Wa malana, dan mengapa kami Allah nuqatila, kenapa kami tak mahu perang fi sabilillah, atas jalan Allah. Kenapa? Tengok alasan dia. Alasan Bani Israel buat ini alasan dia kenapa nak pergi perang. Bukan untuk agama. Tengok cara dia. Waqad ukhrijna, telah kami waqad, maka telah cepat waqad dah. Waqad ukhrijna, padahal sungguh kami telah dikeluarkan min diarina, daripada kampung kami. Maka orang-orang jahat tadi telah halau kami keluar dari kampung-kampung kami. Sebab tu kami nak perang. Wa abnaina, dan anak-anak kami pun diseksa berbagai-bagai seksaan. Nampak tak? Tengok bangsa Israel, tengok sejarah kita ngaji Masa Nabi Yusuf, mereka taat dengan Allah, kan? Ketika mula-mula Israel pergi ke Mesir, ketika itu ialah bila ketika Nabi Allah Yusuf jadi menteri atau jadi raja muda ketika itu. Maka dibawa Israel ke sana. Taat, maka Allah naikkan darjat dia. Maka tahun demi tahun dia mula engkar. Bila dia mula engkar, maka Allah hinakan dia dengan Firaun, nanti Firaun bunuh orang dia, seksa orang dia. Sebab tu kita ini kena yang satu je. Kadang-kadang kita berperang, kita seksa ni pasal apa? Allah guna orang jahat untuk musnah kita. Jangan kita rasa orang jahat. Kadang-kadang Allah utuskan orang jahat untuk hancurkan kita Islam. Kenapa? Kita zalim, kita degil dengan dia. Boleh buat semua. Tak, boleh Allah boleh buat semua. Maka dengan Israel. Maka zaman Firaun, Allah hancur dia pula. Maka bila jadi macam itu, Allah lantik Nabi Musa. Untuk apa? Untuk menyelamatkan bangsa Israel diseksa oleh Firaun. Maka Musa mari selamatkan balik. Taat Nabi Musa balik. Musa bergenerasi dia bertukar menjadi jahat. Kisah ni itulah.
Kisah Israel yang dah 2-3 kali dimusnahkan, dia mula degil balik. Bagaimana degil ni? Dia kata, bagaimana kami tak nak perang? Kami diseksa teruk sangat ini. Kami dihalau, anak bini kami diseksa, bini-bini kami jadi pelacur, anak disembelih berbagai-bagai bentuk penyiksaan. Kenapa kami tak nak berperang? Dia buat alasan nak balas dendam di atas dia berperang tadi, bukan nak mengajar kitab Taurat. Lain hujah dia. Wa qad akhrajna min diyarina wa abnaina, maka falamma kutiba alaihimul kitab, maka ketika diwajibkan ke atas mereka berperang, maka tengok maka bila Allah lantikkan ketua atau raja pemimpin tadi, tengok ni. Falamma, maka ketika lantik sahaja ketua untuk suruh berperang, kutiba alaihimul kitab, seperti mana mewajibkan mereka untuk berperang, tengok ni, tawallau, mereka berpaling tak nak pergi perang. Tafsir mengatakan askar-askar dia ada beratus-ratus ribu orang, yang pergi perang 313 orang sama dengan perang Badar saja. Yang lain semua takut. Pasal apa? Allah campakkan perang takut tadi. Tak, niat bukan kerana Allah, niat kerana nak tolong keluarga, nak selamatkan ni ekonomi, maka Allah tak cabut perasaan takut untuk pergi perang. Maka yang berani saja 13 orang sama perang Badar yang sanggup pergi perang. Kutiba alaikumul qitalu tawallau illa qalil, kecuali yang sikit saja. Tafsir mengatakan 13 saja minhum daripada mereka. Wallahu alimun bizzalimin, maka Allah yang mengetahui orang-orang yang zalim kerana niat yang lain dan tak nak pergi perang walaupun dah turun syariat perang ini. Baik, boleh ayat akhir. Pasal dia bersambung cerita dia. Maka itulah. Maka siapa dia ketua askar ni? Allah pun ceritalah pula bagaimana kisah ini. Kisah ini waqala lahum dan berkata kepada mereka. Apa dia? Nubayyuhum nabiyuhum, nabi mereka. Nabi taklah. Innallaha, sesungguhnya Allah telah makbulkan doaku, telah lantik kamu. Qad ba'atha lakum, telah mengangkat bagi kamu. Tengok ni. Allah lantik ketua askar dia, nama dia Talut. Qad ba'atha lakum Talut, maka Allah telah kenakan doaku untuk mengangkat bagi kamu ketua tentera, nama dia Talut. Dalam kitab tafsir, Talut ini orang yang tak terkenal, pengembala kambing. Tapi dia badan yang tegak, tinggi, rupa paras yang cantik. Dia ada ciri-ciri yang tersendiri. Sebab tu Allah pilih dia sebagai Nabi, pilih dia. Kisah ini sebenarnya zaman Nabi Daud ni. Pasal sekejap lagi akan cerita sampai Nabi Daud akan turut menjadi askar. Nabi Daud akan berperang. Kisah sebelum Nabi Daud menjadi raja, Nabi Daud menjadi askar dulu. Nabi Daud akan pergi dengan Talut ini berperang lawan Jalut. Kisah ni. Kisah berlaku zaman dia tu. Zaman sebelum Nabi Allah Sulaiman kepada Musa lah. Tengok bagaimana. Maka Allah telah berdoa doa kamu wahai Bani Israel, iaitu kamu minta aku cadangkan seorang PET tadi, ketua tentera tadi. Allah setuju dah. Allah kabulkan doaku. Nama dia Talut. Tapi orang tak kenal pun dia Talut ini. Malikan sebagai seorang raja, pengurus, tapi ke raja lah. Ini ketua lah. Tengok bagaimana sikap pasal berkelah kepada Allah. Lalu mereka berkata, sebenarnya ayat ini didahulu ayat tadi. Tapi Quran ini kisah macam tu kan. Sebelum sebagai besar tadi, ini hujah-hujah dia nya. Lalu maka rakyat dia kata, bangsa yang ramai-ramai yang ratus-ratus ribu tadi kata apa? Anna yakuna, bagaimana mungkin lahu baginya sebagai kerajaan atas kami, alaina atas kami. Bagaimana Talut ini kami tak kenal dia pun nak jadi ketua kami. Kami tak kenal dia ni. Tak ada pilar pun, tak ada orang kenal dia. Tidak ada tokoh bangsawan. Tak kaya-kaya, tak kenal, tak pilar dia ni. Tiba-tiba kamu kata, entah kamu reka sendiri wahai Nabi. Dia saya ubah bahasa lah. Dia tolak. Dia doa, dia minta, dia nak. Bila Allah lantik,
maka dia tolak. Degil. Pasal nak memenuhi kehendak hati dia. Anna yakuna lahu mulku alaina, bagaimana mungkin kerajaan atas kami jadi ketua kami. Wa nahnu, padahal kami ini ahaqqu bil mulki, lebih berhak sebagai kerajaan minhu, daripada dia. Kenapa? Tengok alasan. Walam yu'ta sa'atan minal ma, kerana kami ini jauh lebih kaya daripada dia. Syarat nak jadi ketua bagi pihak orang dunia ini, syukurnya orang kaya baru boleh jadi ketua. Tak kaya, dia tak nak. Sama tak kita sekarang tak? Kaya baru popular, baru orang suka dengan dia. Kalau miskin, tak nak. Tak boleh jadi ketua. Ini ibrah pilihan kita ambil ni. Nak jadi pemimpin, ikut tadi, miskin pun tak apa. Jadi cukup syarat dia. Tapi orang jahat, dia tak nak. Dia nak orang yang popular, ada duit, pasal dia boleh tumpang duit tadi. Dia boleh belanja duit tadi. Itulah maknanya kaki bodek dah dulu dah ada dah. Kaki bodek harta ni zaman dulu memang dah ada dah. Walam yu'ta sa'atan minal ma, sedangkan dia tidak ada sa'atan kelebihan harta daripada kami, dari harta. Tapi apa kata Nabi tadi? Dia berdebat ni. Dia minta, berbagi dia tak nak. Sama dengan Nabi Muhammad juga. Orang nak berdoa. Nanti Nabi kami nak Nabi seorang atas Quran. Lantik dia tak nak pula. Dia tak kenapa nanti kami orang kaya-kaya. Sama cerita dia. Pasal kita terkesan dengan dunia. Qala, Nabi tadi berkata pula, Inna Allah, sesungguhnya Allah itu istafahu alaikum, telah memilih ke atas kamu dia Nabi, dia ketua tadi. Kamu suruh aku berdoa, maka Allah telah pilih dah. Bukan aku pandai-pandai pilih. Lepas tu, dan orang ini pula, pilihan Allah ini, kenapa? Allah telah bagi dia wazadahu. Allah beri kelebihan dengan dia. Apa dia? Bastotan. Bastotan. Orang berdoa bastotan ke? Kekuatan. Kamu sakit duduk baca bastotan kan? Kekuatan. Wazadahu bastotan. Mana keluasan. Keluasan maknanya kekuatan. Kesihatan lah. Fil ilmi, keluasan dalam ilmu, mana diberi kepada ilmu dengan dia. Diberi kekuatan ilmu dengan dia ini. Syarat pemimpin yang pertama, pilihan Allah ialah orang berilmu. Tak kira lah. Kalau askar, ilmu askar. Ilmu agama pun ada. Ilmu akademik pun ada. Ilmu pentadbiran pun ada. Baru syarat jadi harta tadi, tiada masuk dalam kategori pemilihan wakil. Wakil ini ialah yang pertama, fil ilmi, kelebihan ilmu. Yang kedua, wal jismi, kelebihan badan. Askar ni mesti orang cukup inci lah, tinggi, padah lah. Saya tak layak askar lah. Yang badan tinggi, mana badan toluk ini tinggi, tampan dan boleh berperang lah. Boleh bertinju lah pada kuat. Maka ilmu pun tinggi, tu badan pun kuat. Dan juga dalaman kuat lah. Orang yang tegas dan berani dan lembut sifatnya. Tafsir mengatakannya tu. Wal jisim ini di samping fizikal yang kuat, mental pun kuat juga, dua perkara. Maka wallahu, dan Allah itu yu'ti malkahu mayasya, dan Allah memberi, kerajaan Allah memberi pada siapa yang dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah pun maha mengetahui atas dasar pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kita sempat nak baca lain kali, kita baca surah Talut dengan perang lah. Bagaimana last kali kisah Nabi Daud pun pergi berperang pula. Maka dia pergi serang tempat jalur dah Talut negeri dia pergi perang yang ketiga tadi. Banyak lagi cubaan-cubaan yang dihadapi dalam tempoh tersebut. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan ni? Ada tengah malam Letih keletihan semua dah. Sudah faham letih kan? Masa di Mekah tu belum disyaratkan jihad kan? Sebab tak ada kerajaan lagi. Yang pertama tak nak, sepatutnya ada, tapi bukan itu sebagai hujah dia pasal Nabi dah ada ketika itu. Cuma yang pertama sikit kerajaan tak boleh perintah lah. Yang kedua, yang paling pentingnya, kekuatan akidah tidak ada lagi. Maknanya mereka hanya pasal di Mekah itu, lepas di Mekah barulah
ayat-ayat Mekah ni ayat-ayat mengesahkan Allah, ayat-ayat hari akhirat, ayat-ayat kenabian. 3 perkara ni diceritakan Mekah. Pasal apa? 3 kali lah perkara-perkara ketauhidan. Berlaku apa-apa pun mereka tetap akidah yang jelas. Seksa macam mana, perang macam mana pun mereka berani. Jadi bila pergi ke Madinah, yang pertama, faktor yang pertama, akidah kuat lah. Yang pertama. Yang kedua, mereka ada kekuatan kerajaan sendiri. Kalau perang pun, maka musuh ramai pun dengan 1/10 tadi, mereka boleh lawan. Allah kata, orang yang sabar, walaupun 1/10, kamu pasti menang. Pasal apa? Pasal semangat untuk Allah amat kuat. Bila dah mewah di Madinah, banyak harta-harta yang mereka harta pertama kali, mereka mula suka dengan dunia. Bila mula suka dengan dunia, maka tahap iman makin menurun. Makin menurun tadi, maka Allah ringankan ketika itu kamu perang kalah kamu ni. Maka Allah kata, tahap keimanan kamu ketika itu hanya 1/2 saja. Sebab tu kita dalam perang Hunain, kita ramai kalah. 2 perang kita kalah. Mula-mula lah. Perang Uhud dengan perang Hunain. Perang Hunain kita kalah kerana kita ramai. Bila kita ramai tak bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kena Allah nak suruh kita bergantung dengan Dia. Boleh jelas mana insya-Allah minggu depan kita cerita bab Talut dengan Jalut ni. Jalut ni insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma afiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan min al-ula. Radina billahi wa rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma aj'al al-Qur'ana hujjatan lana ya arhamar rahimin wa la taj'al al-Qur'ana hujjatan 'alaina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.